Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I need you mentor Arab. Alright. So, waktu ini MB nak berkongsi berkenaan dengan apa pula ilmu-ilmu ni. Okay, yang ini sangat-sangat best, iaitu kenali potensi diri anda dan bisnes. Kenali potensi diri dan bisnes. Sebab sangat ramai orang tak kenal diri. Allah kata apa? Awaluddin ma'rifatullah. Awal mengenal agama adalah mengenal Tuhan. Awal mengenal Tuhan adalah mengenal diri sendiri. Kau tak perlu cari siapa, kau cari diri kau siapa, kau akan jumpa siapa aku. Nampak tak? So maknanya you kena kenal diri, tahu potensi, tahu bakat, semua baru you cerita pasal you business. Ini diri sendiri pun tak reti, tak tahu, tak kenal, tak pasangan kau, anak kau tak kenal, jadi kau nak kenal bisnes. Memang hancur lah jawapan dia. Sebab diri sendiri you tak tahu karakter you macam mana, you ni pebaran ke, you ni okey ke tak okey ke, you ni karakter you kalau DISCF tu, you ni memang orang kiri ke atau orang kanan. Orang kiri lebih kepada result oriented ke, you ni orang kanan ke, kanan ni adalah people oriented ke, ataupun you orang atas ni orang aktif ke, atau orang bawah orang pasif ke, you orang mana satu. Engkau pun tak tahu diri kau pun tak tahu staff kau macam mana, lagi macam mana kau nak tahu bisnes kau, memang hancur lah. Okey, tak apa, penyelesaian tu pasti akan ada. Okey, bersama dengan Mentor Arab. Okey, MB akan berkongsi ada 7 step bagaimana you nak kenal diri anda dan bisnes kau. Sebelum kau nak buat apa-apa sesuatu, kau kena kenal diri kau dulu, potensi diri kau, bakat kau dulu, baru kau cerita pasal bisnes. Ini bisnes kau tak diri kau tak cerita, tak tahu, tak kenal, macam mana kau nak cinta dengan orang lain. Alright, pertama, kau kena kenal diri kau, luar dan dalam. So, karakter luar dengan karakter dalam you boleh kenal macam-macam cara, macam-macam topik ataupun macam-macam kaedah yang you boleh buat. You boleh buat NLP, Neuro Linguistic Programming. You boleh buat kaedah DISC. You boleh buat psychometric test. Macam-macam. Ada juga you boleh buat tarikh lahir pun boleh juga. As long as you tahu, you boleh dapat jawapan dia, you buatlah, tak ada hal. Okay? Jangan kisah pasal orang, yang penting kita kenal diri kita. Alright, itu yang pertama. You kena kenal diri kau luar dan dalam. Okey, yang kedua, kau kena kenal lah bakat kau. Sebenarnya aku boleh ke? Sebenarnya Mentor Arab ni boleh ke bercakap depan 1,000 orang, 2,000 orang? Sebenarnya boleh ke train orang? Bila kau cakap sebenarnya macam mana jawapan dia? Takkan ada jawapan. So maknanya you tak nak, you kena buat kajian diri sendiri dan kau test dulu, baru kau tahu capacity kau pergi ke mana. Alright, itu nombor 2, you kena tahu bakat kau sebenarnya. So kau ni ke arah mana. That's why bila kau dah kenal potensi kau punya karakter, baru kau akan cenderungkan ke mana sebenarnya. Orang karakter ni, orang karakter kita karakter dominance, sebenarnya dia fokus ke mana. Orang karakter influence, orang ni ke mana. Nampak tak? Sebab you kena kenal dia. Kenal diri, kau akan kenal semua. Okey, itu nombor 2. Nombor 3, nak tak nak kau kena buat kajian pattern bisnes meletup. Okey, setahun ni bisnes apa yang berpotensi untuk meletup, tahun depan bisnes apa. You kena tengok kajian pattern lah. Sebab okey, dengar betul-betul. Kalau benda tu berlaku sekali, itu dia panggil takdir, dia dah meninggal. So meninggal takkan ada 2 kali. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia berlaku 2 kali, itu secara kebetulan aku jumpa makcik dekat ni. Lepas tu besok jumpa lagi, secara kebetulan aku jumpa dia lah. 2 kali. Tapi kalau setiap kali pukul 11 kau jumpa dia, itu bukan kebetulan, itu bukan takdir. Yang itu dah memang pattern. Dia memang pukul 11 memang duduk kat situ. Memang pukul 11 kau jumpa makcik ni dekat tiang bendera, sebab memang setiap pukul 11 tengah hari dia ada kat situ. That's a pattern. Ingat pattern. Beza takdir, nampak? Kebetulan dan pattern. That's a different. Siapa mereka yang ada degree dan ke atas, memang you akan buat thesis. Kita mengkaji pattern. Okay? Bukan buat prediction, kita mengkaji pattern. Alright. So, itu nombor 3. Kenal bisnes dan kerjaya. Okay, sesuai diri. Bila kita dah tahu karakter, baru kita tahu, sebenarnya aku suka bercakap ni, jadi aku baguslah untuk menjadi motivator. Nampak tak? Sebab you dah kenal diri, kan? Kena yang boleh bercakap ni adalah orang motivator. Jadi kita cenderung ke arah tu. Okey, nampak? Itu yang pertama. Okey, yang ketiga. Yang keempat, you kena tahu bisnes meletup apa pada setiap tahun. Setiap tahun dia akan mengikut musim. Dia akan mengikut musim luar ke, musim bunga ke, musim salji ke, ataupun mengikut ekonomi, peredaran ekonomi dunia. Kita boleh nampak pattern. Siapa buat kajian dalam bidang tu, kita nampak. Maybe memang kaji dalam bidang tu. That's why kita tengok tahun 2021 adalah telco. So that's why ambil cenderumus dalam telco tahun lepas lagi. Okay, tahun ni kita akan letupkan telco. Okay, itu nombor 4. Nombor 5, okay, ini paling best. Kau kena faham manusia. Okay, Allah jadikan kita, kitaran kita 9 tahun. Berapa tahun?
9 tahun. Sekali lagi, berapa tahun? 9 tahun. Setiap 9 tahun sekali kita akan jatuh 2 kali. Okey? Kita takkan berdiri selama-lamanya hebat, sihat apa semua selama 90 tahun, tak ada. Untuk 9 tahun kita akan jatuh tahun 2 kali, iaitu tahun ke-5 dan tahun ke-7. Setiap orang akan berbeza-beza tahun ke-5 dan 7 tu tahun bila, kita tak tahu. Okey? Tapi based on pattern, MB boleh tahu. MB boleh kira untuk engkau. So based on yang sebelum-sebelum tu, so pattern yang akan datang sama macam sebelum-sebelum tu. So tahun ke-5 dan tahun ke-7. Nah, jadi keluarnya surah Yusuf, surah Yusuf ayat 75-76. Mana? So tanamlah anak benih, kita akan jumpa kemarau 7 tahun berturut-turut. 7 tahun berturut-turut tu 7 tambah 7 14. Bukan 14 tahun kita kemarau, tak. 7 tahun tu berturut-turut tu adalah interval of 7. 7 yang pertama adalah 7, 7 yang kedua adalah 5. So tahun ke-5 dan tahun ke-7 anda. Persoalannya, bila tahun ke-5 dan tahun ke-7 kau yang Allah tarik nikmat kau masa tu? Ada bisnes pun bisnes hancur, ada keluarga pun keluarga hancur. Nampak tak? So bila? Okay, that's why you kena kaji pattern tu. Okay, yang itu you kena tahu kitaran tahunan diri anda. That's why bila you dah nampak, oh pattern aku bila 10 langkah, langkah yang ke-11 ada longkang, jadi aku kena panjangkan langkah. So maknanya you dah tahu tu, faham tak? Tapi apa benda yang bahaya kat depan kita tak tahu, tapi pattern tu kita kena tahu. Sebab kita kena mengkaji sebelum ni. Kita dah duduk katakan 90 tahun kan. So kita akan jumpa pattern tu 9 kali. Faham tak? Okay? So okay, itu nombor 5. Nombor 6, so bila you nak buat bisnes, confirm kau ada SSM. Bila ada SSM, dah confirm ada nama syarikat. Bila nama syarikat ada, dah tentu ada produk. Bila produk ada, dah tentu ada brand of produk. Jadi nama syarikat, pilihlah nama syarikat yang betul-betul dia punya roh dan soul dia mengikut bisnes apa yang you nak buat. Kan? Ini nama syarikat kau tak ada langsung roh ataupun dia punya soul tentang bisnes yang kau nak buat tu. So, sebagai contoh, kalau you nak buat bisnes makanan, ataupun nak buat bisnes kecantikan, ataupun nak buat bisnes kosmetik, ataupun nak buat bisnes kebersihan, engkau kena ada kod 459. Kod 459 adalah bisnes kesihatan, kebersihan, seperti mana yang ada dalam Unilever. Jadi Unilever dia tak buat baju. Kenapa dia fokus kepada barang-barang kesihatan, Chief, Daya, barang-barang kebersihan? Dia tak buat almari ke Unilever. Nampak tak? Sebab dia tahu dalam nama syarikat tu, kod metrik dia tu adalah related dengan bisnes-bisnes berkenaan kesihatan. Dia hasilkan produk brand kesihatan. Nampak tak? So korang pun sama. Dalam nama syarikat, you kena kajilah roh bisnes apa yang sesuai nama syarikat ni. Kalau kau nak buat nama syarikat makan, pastikan dalam nama syarikat kau tu ada kod 459. Faham tak? So benda-benda ni kau kena kajilah. Kan, benda-benda ni bukan hari ni dia baru timbul. Dah lama dah, Yahudi dah pakai lama dah benda ni. Kan, ni semua ilmu orang Islam, kita je yang tak tahu. Okey, dah sepatutnya nak kaji. Sebab sikit-sikit kita nak menghukum, sikit-sikit menghukum. Kau buat dah dulu, nanti kau tengok nampak dia punya pattern dia macam mana. Okey, itu berkenaan dengan nombor 7, nombor 6. Nombor 7, last sekali, kau kenalah buat KPI, kan? So kau nak nampak, okay, tahun pertama, 3 tahun pertama, apa yang kau nak bawa, apa yang kau nak drive benda ni untuk menghala tuju ke mana, kau nak bawa bisnes kau ke mana. Kena dah ada KPI. KPI tu sangat penting, kan? So ini KPI tu apa? Dah KPI tu tak tahu pula benda. Saya kau tampung mentor Arab. KPI tu apa? KPI tu Key Performance Index. Okay, so maknanya itu adalah kau punya key pencapaian kau. Kau nak menghala tuju bisnes kau ke mana, apa benda yang kau nak capai dalam hidup kau, apa benda yang kau nak capai dalam kau punya bisnes. Kau nak duit 1 juta, nak rumah. Okay, so dalam KPI kita ada dipanggil SMARTER. SMARTER. Itu dia punya SMARTER. S tu apa? S tu adalah specific. Nampak tak? Dalam kau punya apa ni, mesti kena spesifik. Betul. So kau punya target kau mesti kena spesifik. Apa yang kau nak ambil. M tu apa? Measurable, yang boleh diukur. Yang boleh diukur tau. Yang saya nak mencapai langit. Langit kau tak nak ukur. Kau nak berapa? Kau nak rumah 3 biji. Boleh ukur lah kan. Kau nak tanah 50 ekar. So boleh ukur. A tu apa? Achievable. Biarlah benda yang realistik yang kau boleh capai. Oh, saya ingat nak mencapai bulan lah. Itu namanya kepala otak, kepala hangguk.
So biarlah achievable. Okay, saya nak tahun ni mungkin kita tak ada, kita dapat kereta sebiji pun jadilah. Nampak tak? So itu okey lah. You punya apa ni, target tu realistic. Betul? Achievable. Nampak tak? So R tu realistic. So clear lah dengan benda-benda apa yang kau nak target tu. Ni diri sendiri pun tak kenal. Aku punya diri sendiri pun tak tahu macam mana aku nak tahu bisnes aku. Betul lah tu. So maknanya kau kena kenal diri kau dulu, baru kau boleh kenal bisnes kau. Kau diri kau tak kenal, pasangan kau tak kenal, anak kau tak kenal, kau punya staff pun kau tak kenal, habis semua tim kau pun tak kenal, apa yang kau kenal? Nak cerita pasal bintang dan bulan masuk international punya produk, pergi dah. Benda kecil pun kau tak nak settle. Tahu tak? See? T tu apa? T tu time frame. Bila? Kau nak capai ni bila? 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun? T. Tahu tak? So lepas tu E tu enforcement. Bila kau nak start? Bila lusa 3 tahun lagi, 10 tahun lagi kan? Oh, saya merancang untuk bisnes saya. Oh, saya memang dah lama dah kira ni. Oh, tapi saya ingat 10 tahun lagi baru saya nak start lah. Oh, benda ni memang kena start awal. Sebab you bisnes sebab duit datang daripada poket kau. Jadi kalau nak buat loan pun, loan tu mesti datang daripada poket kau dan kau kena bayar. Kau jangan main-main, dan ini bukan masa untuk main-main. Sebab ini adalah masa serius untuk kau buat bisnes kau. Sebab bisnes kau itulah periuk nasi kau. Itulah kau punya income. Itulah kau punya semua segalanya kat situ. Kalau lingkup lah kau. Nampak tak? So dalam bisnes you tidak boleh main-main. Okay, bila you dah start, dah cebur, you dah invest, duit tu single cent pun you kena ambil return balik. Nampak? Sangkut sifu. Mungkin line tak apa clear kot. Okay. So maknanya lepas tu R apa? SMARTER. R yang ujung tu apa? Recovery. In case kalau plan A tak boleh, plan B tak boleh, plan C tak boleh, apa patut you buat? You buatlah plan D. So you kena ada plan. Nampak tak? Penat pakcik kau ni bercerita kan. Tu pasal orang yang paling hebat adalah orang yang boleh mengenali orang lain. Leader yang paling hebat adalah leader yang boleh menghasilkan leader lain. Sebab apa? Sebab dia pernah mengkaji diri dia. Bila dia boleh mengkaji diri dia, dia kenal karakter diri dia, dia boleh kenal karakter orang, dia boleh kenal karakter pelanggan dia. Ini diri sendiri pun tak kenal, macam mana kau nak tahu karakter pelanggan ni? Belum cerita lagi pasal you punya market segment dalam BMC, Business Model Canvas. Business Model Canvas, pillars yang last kali tu, pillars yang ke-9 tu dipanggil apa? Pillars yang belah kanan tu you punya customer segment. Itu yang paling penting. Sebab bila you buat BMC, you akan start belah kanan dulu. Customer segment. Apa you punya customer segment? Saya punya customer segment. Saya lupa lah tu. Ada yang kena perampok lah tu. Nampak tak? So, customer segment pun kau tak clear lagi. Kau nak cerita pasal bisnes yang boleh pergi sampai overseas. Sebenarnya kau nak target market kau siapa? Orang yang macam mana? Dia kau kena buat avatar. Kan dalam FB ad kan dia ajar macam mana buat avatar kan. Avatar tu adalah kau punya spesifik, kau punya customer segment. Siapa kau sebenarnya yang target? Perempuan, lelaki dah kahwin, luar bandar, kerja, gaji berapa, perempuan suka bagi kencu, ataupun ada anak, belum ada anak, semua tu kau kena spesifik. Nampak tak? Macam marah pula. Jangan. Sabar. Tak ada, bukan marah. Tapi bila kita dalam keadaan kita berkelakar, kita kelakar. Tapi kalau dalam keadaan serius, kita serius. Dalam bisnes kita kena serius. Sebab tidak ada siapa yang boleh bantu lagi kita. Kita je yang boleh bantu. Orang boleh gelak kita. Apa dah ni semua. Dan orang boleh pelikih kita. Tapi bila kita berjaya, orang akan angkat kita. Sebab orang yang pertama lari bila kita buat bisnes apa? Adik-beradik. Dan kenalan rapat kita akan lari dulu bila kita buat bisnes. Tapi percayalah, bila kita berjaya, siapa yang datang dulu? Adik-beradik dan orang yang paling rapat. See? Kan? So apa nak heran? Benda tu normal dalam kehidupan kita. Tapi yang paling penting adalah kita kena bertindak dulu. Kalau kita tidak bertindak dan kita tak kenal diri kita, macam mana kita nak kenal produk kita? Macam mana kita nak kenal customer kita? Macam mana kita nak kenal bisnes kita? Kita sendiri pun kita tak kenal kita. Bukan kita je kita. Dia punya tagline dia adalah kita kenal kita. Kalau kita tak kenal, maka tak cinta. So, bila tak ada cinta, tidaklah berputik apa-apa. So, begitu sajalah berlalu. Seperti angin tiup berlalu-lalu. Kan?
So apa yang MB nak berkongsi adalah itu adalah pengalaman, salah satu pengalaman MB, sebab MB juga usahawan seperti anda, MB juga trainer, MB juga speaker. So MB boleh relatekan dengan apa yang MB pernah berlaku sebelum ni, sebab MB pernah melalui tahun 5 dan tahun 7. Tahun 5 adalah tahun halangan yang besar, tahun 7 adalah tahun kehilangan dan tahun kehancuran kau. Okey, itu dari segi persepsi manusia, tapi dari segi Tuhan adalah itu adalah tahun kau kena balik kepada dia, balik kepada pencipta, supaya kau ingat dia, sebab semua rezeki yang kau ada tu semua dia punya. Itu je sebenarnya. Dia nak linkkan dengan benda tu. Sampai satu ketika, Tuhan, tak ada orang lain ke? Kenapa kau pilih aku? Sebab aku sayang kau lah, aku pilih kau bang. Kan? Sebab aku sayang kau lah, aku tarik kau punya bisnes. Sebab aku sayang kau lah, aku bankruptkan kau punya bisnes. Tahun ke-5 dan tahun ke-7. Tapi sebab kau ni tak ada ilmu, malas nak belajar, kan? Nak pergi kursus pun malas, nak bertanya pun malas, nak masuk, nak tengok ilmu-ilmu pun malas. Habis macam mana? Kan? Sebab ilmu Allah ni cukup luas. Tak semestinya ilmu tu ilmu yang spesifik pada satu. Semua you boleh buat. You boleh belajar dengan siapa pun you boleh belajar. Tak kisahlah ilmu tu daripada Cina ke India ke orang Kristian ke whatever, you belajarlah. Sebab ilmu tu bukan diturunkan hanya untuk orang Melayu, tak. Kan? As long as dia relevan dan tidak dilari akidah kau, okey lah, pakailah. Lari tak lari bukan sebab ilmu, sebab engkau tu, persepsi engkau tu je. Kalau engkau kata okey, aku masih lagi ikat dengan Allah Ta'ala, so apa masalah, belajarlah. Kan? Apa benda ilmu, kau belajarlah. So jangan menjatuhkan hukum kepada ilmu sedangkan kau bukan ahli, dan tiba-tiba suka hati nak menjatuhkan hukum. Tak boleh lah. Kan? Sebab kita bukan tahu semua perkara bang. Apa tak? Tengok mental Allah tu sama Allah ni, susah ni kita ni. Kan? So itulah yang nak berkongsi pada anda. Okay, untuk vibration hari ini, vibration kuning dan oranye, hari Khamis, hari Allah ciptakan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Jadi hari ni kalau you nak tanam bunga ros ke pokok betik ke apa semua, inilah hari yang sesuai you nak tanam. Kan ada setengah orang kata tangan panas apa semua. Itu pun tak tahulah, ini wallahualam. Kan? Tapi tanam memang tangan panas. Dia memang panas, terasa panas, tapi tanam okey je hidup, kan? Tapi tak tahu buah ke tak buah. So buat je. Yang penting bagi kita adalah kita buat. Yang selebihnya kita serah pada Allah Ta'ala. Berlaku, berjadi, tak jadi, itu bukan urusan kita. Kita buat. Tapi sebelum kita nak buat, kita kenalah buat perancangan, kita kenalah study, kita kenalah belajar. Kalau tak belajar, macam mana kau nak tahu nak recovery besok? Faham tak? Ikut suku orang je kan. Orang buat jenis nasi lemak, kau pun jual nasi lemak. Orang cerita pasal branding, kau pun pergi buat tegih buat branding. Tapi orang tu branding, dia faham apa yang dia buat. Dia buat bisnes, dia faham. Itu pasal orang tak heran. MBA sampai level aku tak nak keluarkan produk. Kalau you jual keluarkan produk, kau banyak duit keluar. Lebih baik aku ambil produk orang yang bagus, aku rebranding sahaja. Rebranding murah mah. Kau pergi dekat trademark baru RM365 je mah. Design logo baru RM300, baru RM600 lebih. So brand tu kau punya. Nasi lemak tu jangan kau tak payah ingat pergi belajar nasi lemak, tak payah. Kau ambil je nasi lemak yang sedia ada, apa susah? Kau ambil je roti sedia ada, apa susah? Ambil kek yang sedia ada, apa susah? Kau brand kau je. Sebab orang bukan nak tahu macam mana buat ni. Dia tengok brand. Oh, kalau kau nak beli nasi lemak, mesti nasi lemak ada cap beruang punya. Itu beluang saya tak tahu siapa punya. Itu cap beluang, cari cap beluang punya, beluang. Orang akan sebut brand. Dia tak sebut ini nasi lemak Makcik Joyah tu yang buat. Tak ada. Faham tak? Tak ada. Dia tak kisah pun. Itu mahalnya brand. So orang yang cerdik adalah orang yang yang dia punya cara pemikiran dia berbeza sedikit. Dia tak lihat apa yang dia nampak, tapi dia berfikir apa yang dia lihat. See, orang nampak orang McDonald jual burger, tapi sebenarnya dia tak nampak apa yang dia jual burger. Sebenarnya dia jual toys. Dan akhirnya dia bukan jual toys, dia buat bisnes property. So semua premis McDonald, semua kita kena sewa dengan McDonald. Padahal ni tanah tu tanah kita, tapi kena sewa dengan McDonald benda. Sebab itu kekayaan yang dia buat. So kita tak heran. Tak perlu kita nak tunjuk kita lah owner tu, bisnes tu. Engkau makan McDonald 80 tahun tau. Kau kenal ke owner McDonald? Tak kenal pun. Faham tak? Tak pernah jumpa pun owner McDonald. So perlu ke kau kenal, saya lah owner produk ni? Ada? Tak payahlah, kan? Sebab satu ketika besok brand tu kau akan jual pada orang lain. Bila brand tu dijual pada orang lain, bila kau dah tunjuk muka, kau kan susah. Bila kau tak tunjuk muka, macam beras cat rambutan. Kau kenal tak beras cat rambutan punya CEO dengan beras Faizah punya CEO? Beras Faizah kau memang kena hari-hari keluar kan? Ingat nak keluar TV tu pakai 20 sen, 30 sen. Beribu bang.
beratus ribu. Beras cap rambutan, kau tak kenal CEO pun, tapi because of cap rambutan, dia cukup roh dia. Oh, ini beras Faizal punya ni. Oh, ini bersamamu ni. Tetap bawa balik beras cap rambutan ke rumah anda. Faham? Sebab brand tu dah boleh bercakap sendiri. Faham? So, brand tu dah boleh cakap. That's why you tahu, you nak jual brand, pastikan brand tu bercakap. So, how brand tu bercakap? You kena ada cukup roh. So, how cukup roh? Nak tak nak, you kena menuntut dengan mentor Arab lah. So, yang itu MB boleh ajar lah nanti next time lah. Kan, pelan-pelan ni insyaAllah. MB bagi ilmu free je. Sebab selagi MB sedut udara, MB tak embus, MB tak boleh sedut udara yang baru. So, ilmu tu bukan MB punya pun, Allah Ta'ala punya. So, nanti sampai ketika ni MB akan bagi. Tapi first, you kena faham ni dulu, basic thing. You kena faham. Mana you faham diri kau siapa pencipta apa semua, akhirnya apa orang kata, makan garam tak perlu cari masin, sebab masin akan datang sendiri. Makan gula tak perlu cari manis, sebab manis akan datang sendiri. Mengenal Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal diri sendiri. Okey, sorry. Mengenal diri sendiri, mengenal Tuhan akan datang sendiri. So, kau kenal diri kau siapa, kau akan kenal siapa Tuhan kau. So, carilah potensi diri siapa. Ya Allah tu, terima kasih ya Allah sebab kau bagi potensi. Kalau aku tahu aku boleh bercakap depan 1,000 orang, aku tak payah ambil 2 master, ya Allah. Mentor Arab sampai ada 2 master, tak pakai apa master. Dengan safety officernya lah, dengan training lah, macam-macam safety lah, ambil berpuluh ribu. Kompetensi safety, kan? Siap jadi safety manager di syarikat Adding 9 semua. Pakai master. Akhirnya aku pun tak pakai master aku. Master berpuluh-puluh ribu ambil, tapi tak pakai. Sebab memakai bakat tu lagi mahal daripada pakai master. So, maknanya jangan susah hati kepada parents-parents yang di luar sana. Okey, anak you tak masuk universiti, anak you tak dapat kerja, jangan susah hati. Yang penting bagi anda adalah you kenal potensi dia, okey, tengok bakat dia dekat mana, you highlight daripada kecil, okey, lepas tu you groom dia sampai satu ketika tu dia akan meletup. Bayangkan MB boleh bercakap macam ni kan, depan 1,000 orang, 2,000 orang. Dalam bentuk seminar classroom tu biasalah kan, memang kacang lah kan, dalam bentuk yang 1,000 orang. Sebab orang yang boleh conduct 30 orang dalam bentuk kelas, dia belum tentu dia boleh conduct untuk 1,000 orang. Sebab vibration dia berbeza, cara nak conduct dia berbeza, energy dia berbeza. Macam mana you nak handle 1,000 punya energy dengan 30 orang punya energy? 30 orang dalam kelas senang bang, tapi untuk 1,000 orang dalam seminar susah bang. Yang itu yang MB belajar dalam dengan trainer Dr. Izan. Dia ada kat situ, MB pergi menuntut ilmu dengan dia. So, nampak tak? So, maknanya dia nak cerita lain, kita ni bukan Arthur Mentaro semua kita boleh buat dalam satu masa. Sebab kita nak kena buat tu pun kita kena belajar satu-satu. Nampak? Betul lah Encik, mental lah cakap betul lah, saya menangis lah tu ni. So, dengan kata lain, bermula dah dengan apa yang you ada. Okey, kenal diri sendiri. InsyaAllah you akan kenal diri you akan kenal pasangan, you akan kenal staff you siapa, dan akhirnya you akan kenal business you, dan you akan tahu apa bisnes yang sesuai untuk tahun ni, tahun depan dan seterusnya. There's a cycle of the business. You tahu bila you akan jatuh. There's a cycle of human. Okey, bila you jatuh sebab tahun ke-5 dan tahun ke-7, benda-benda ni semua kena belajar bang. Okey, benda-benda ni tak akan ada dalam TV ke dalam radio ke dalam YouTube, tak ada. You kena belajar bertalaki one to one, InsyaAllah. Sebab persepsi masing-masing berbeza. Skeptical manusia di Malaysia ni berbeza. Okey, sebab persepsi orang ni, bila dia yang jahat persepsi ni adalah bila dia tengok sesuatu benda, macam-macam persepsi akan keluar. Okey, nampak? Tapi dia tak tahu sebab ilmu Allah ni cukup luas. InsyaAllah MB akan berkongsi banyak lagi, okey, dalam platform berlainan bersama dengan Mentor Arab. Mungkin hari yang berlainan dan warna yang berlainan, vibration yang berlainan. Sebab bila you berada dalam vibration positif, InsyaAllah you punya circle akan jadi positif. Benda-benda yang positif saja akan tertarik. Okey, nampak tak? Sebab ustaz dan ustazah, siapa yang suka? So, kalau ustazah yang suka, kan, nampak tak? Kalau orang yang kaki perempuan, orang yang golongan tu juga yang suka, dia tertarik. Kalau benda negatif, negatif akan tertarik. Kalau you berada dalam circle yang positif, positif akan tertarik. Jadi bermula dengan diri anda, mindset anda. Nombor telefon, pastikan you positif. Sebab you nak duduk dalam circle yang positif. Dia dah penat bang, kau umur kau bukan kecil lagi bang, umur kau dah beratur-ratur dah. Kan, nak melayan benda-benda negatif ni, penat. Kena silent, kena sabotaj, fitnah, dengki. Memang kita akui benda tu memang akan ada di keluar. Tapi kita kena duduk dalam circle yang positif, baru benda-benda yang positif akan tertarik. Okey? Bersama dengan Mentor Arab lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.